Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada video kali ini cikgu akan buat ulang kaji sedikit dengan awak semua tentang bab 1 iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita gunakan buku teks. Jadi cikgu tahu semua orang ada buku teks masing-masing. Awak boleh check dengan buku teks awak boleh ulang kaji. Okey, apa yang perlu awak tahu tentang bab ini. Cikgu cuma akan highlight lah, akan sebut beberapa benda yang penting yang perlu awak tahu dalam bab 1. Okey, yang pertama, kita kena tahu dia punya bentuk umum. Okey, bentuk dia bagi satu ungkapan kuadratik adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, yang mana setiap nilai A, B dan C ni ada maksud dia yang tertentu. Okey, awak kena tahulah contoh kalau untuk nilai A, dia akan dapat tentukan ke bentuk graf tersebut sama ada graf yang senyum atau graf yang masam. Okey, B ni pula dia akan tentukan graf tersebut berada pada sisi yang mana. Okey, dan C adalah pintasan Y, iaitu kat mana graf tersebut memotong pada paksi Y. Okey, so kalau tengokkan kat sini, okey, nilai A adalah perkali bagi X kuasa 2. Perkali tu apa? Perkali tu adalah nombor. Nombor yang ada di sebelah X kuasa 2. Okey, B adalah perkali bagi X. Samalah nombor yang ada di sebelah X. Okey, nombor-nombor tersebut boleh jadi nombor positif ataupun nombor negatif. Okey, dan C adalah pemalar. Pemalar, nombor lah juga. Okey, yang cuma awak akan dapat tahu apa nilai C tu, dia akan menentukan pintasan pada paksi Y. Macam tu nak tengok. Okey, contoh kat sini. Okey, kita tengok nilai A. Okey, A. Nilai A kat sini, okey, dia akan menentukan bentuk graf tersebut. Okey, kalau nilai A besar daripada 0, okey, graf dia adalah senyum. Kalau nilai A dia 1, okey, 1 dia tak akan ditulis kat sini lah. Kalau 1 dia cuma akan tulis X kuasa 2 tambah contoh 4X tambah 3. Contoh macam tu. Kalau tak ada nombor apa-apa di sebelah X kuasa 2 ni, bermaksud A adalah 1. Okey, tapi selain daripada tu, contoh A dia 4, contoh A dia 6. So automatically awak tahu graf dia adalah bentuk senyum. Okey, kalau A dia kurang daripada 0, okey, contoh negatif 1, negatif 6. Okey, graf dia automatically bentuk dia adalah masam. Okey, tengok pula kepada nilai B. Okey, nilai B. Okey, sebelum tu cikgu nak tunjukkan. Okey, kalau kita ada graf macam ni. Okey, graf yang masam ni. Cikgu rasa dia ada tunjuk dalam ni. Okey, ni Okey, first dia tunjuk dulu graf yang senyum. Okey, titik yang pada paksi simetri yang kat bawah sekali ni, dia panggil adalah titik minimum. Okey. Okey, dan untuk graf yang masam, okey, ni adalah titik maksimum kita panggil. Okey, dan paksi simetri dia akan melalui titik minimum dan titik maksimum ini. Paksi simetri ni apa? Okey, dia adalah kalau dia akan membahagi graf tersebut betul-betul lah kat tengah-tengah. Okey. Okey, tengok pula nilai B. Okey, nilai B dia ada dua jenis. Satu, apabila A besar daripada 0. Okey, so kalau A besar daripada 0, kita tahulah graf dia senyum. Semua senyum. Okey. Okey, dan tengok pula nilai B. Kalau B besar daripada 0, okey, kedudukan dia adalah berada di sebelah kiri paksi Y. Kalau B kecil daripada 0, dia adalah sebelah kanan paksi Y. Dan kalau B sama dengan 0, dia akan ada paksi simetri dia adalah pada paksi Y. Okey. Kalau A kecil daripada 0 pula, okey, graf dia automatically kita tahu semua adalah masam. Okey, ni semua masam. Okey, dan kalau B besar daripada 0, dia akan berada di sebelah kanan paksi Y.
Kalau B kecil daripada kosong, dia berada di sebelah kiri paksi Y. Dan kalau B sama dengan kosong, okey, paksi simetri dia adalah betul-betul pada paksi Y. Okey, tengok pula nilai C. Okey, C. Okey, nilai C menentukan kedudukan pintasan Y. Kat mana dia memotong pada paksi Y. Okey, nilai tersebut adalah nilai untuk C. Okey. Kita tengok ada contoh tak kat sini. Dia tak bagi contoh. Okey, tak apalah, cikgu terus kepada kalau soalan melibatkan penyelesaian masalah. Cikgu ada bagi soalan macam ni semasa ujian pertama hari tu. Ramai juga yang tak jawab lah dan ramai juga yang salah. Okey, sebenarnya ini adalah ulang balik apa yang awak dah belajar semasa awak di tingkatan 1. Okey. Bila jumpa soalan macam ni, tak payah risau pun. Kita cuma selesaikan ikut konsep asas yang kita telah belajar. Cuma bezanya adalah kita menggunakan ungkapan algebra dalam hasil darab tersebut. Okey. Okey, contoh kalau macam yang ni kan, kita nak tentukan luas. Okey, ni adalah bentuk segi 4 sama. So, kita tahu luas dia adalah panjang darab lebar sahaja. So, macam kalau kita bagi nombor, kata cikgu bagi nombor sini 2, sini 6. So, automatically awak akan kira 2 darab 6 kan? So, samalah juga kalau sini X, darabkan sahaja dengan X. So, X darab X, awak akan dapat X kuasa 2. Okey, untuk dapatkan luas lagi satu bentuk ini, segi 4 tepat. Sama jugalah panjang dia 2x tambah 1 darab dengan lebar dia iaitu x. So selesaikan sahaja. Ni darab kat sini kan. So selesaikan x darab 2x dapat 2x kuasa 2 tambah dengan x ni pun darab kat dalam. X darab 1 dapat x. Jadi selesaikan, ulang balik semasa yang di tingkatan 1. Yang mana sebutan serupa awak boleh tambah. Okey, yang sebutan berbeza tak sama, contoh ada x kuasa 2 lagi satu ada x je. Tak sama tu. So awak tak boleh selesaikan yang tu. Okey, tu semua ulang balik di tingkatan 1 sahaja. Okey, seterusnya cikgu nak tunjukkan tentang punca punca suatu persamaan kuadratik. Okey, puncanya sebenarnya adalah awak nak cari apa itu nilai x. Okey, kita tentukan saja apa itu nilai x. Kita boleh cari daripada graf dan juga kita boleh cari daripada kaedah pemfaktoran. Okey, contoh kalau kat sini, contoh cikgu tunjukkan graf ya. Okey, graf. Kalau awak ada graf, ni graf senyum, maksudnya kita tahu A dia besar daripada kosong. Okey, puncanya adalah di mana graf tersebut memotong pada paksi X. Kita akan ada dua jawapan lah. Satu kat sini dengan lagi satu apa nilai X kat situ. Tu kalau melibatkan graf. Sama juga kalau graf dia yang masam, tengok je kat mana dia memotong pada paksi X. Kat sini dengan dekat lagi satu ni. Okay. Kalau tengok soalan yang ni kan, bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah, tandakan dan nyatakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan. Okey, so kalau macam ni tak payah kira dah. Tengok je pada graf kat mana dia potong. Okey, satu kat sini dia potong pada negatif 4. Lagi satu kat sini 1.5 rasanya. Okey, so awak terus dapat jawapan awak X sama dengan negatif 4 dan lagi satu X sama dengan 1.5. Inilah jawapan dia. Awak terus akan dapat. Okey, lagi satu kaedah adalah dengan cara kita guna kalkulator. Kaedah paling senang yang cikgu pernah ajar kat awak adalah kita gunakan kalkulator. Okey, kat mana nak ingat balik nak menggunakan kalkulator? Okey, awak buka buku teks awak muka surat 21. Okey, ni muka surat 21 ni. Okey, dia tunjuk dekat awak. Contoh dia bagi awak satu persamaan di sini. Okey, dia suruh awak selesaikan. Cikgu ambil contoh soalan dalam paper 1 lah. Paper 1 kita tak perlukan jalan kerja. Kita nak jawapan sahaja kan. Okey, so kalau nak jawapan sahaja, terus guna kalkulator. Ikut step yang dia dah ajar. Lepas tengok video ni, awak praktis. Awak cuba tekan kalkulator awak.
Okey, awak dapat tak nilai X dia adalah, okey, 1 nilai X adalah 3, lagi 1 nilai X dia adalah 2. Okey, so jawapan awak X 1, 3, lagi 1 X adalah 2. Kalau rasa tak sure ke apa, okey, awak boleh try dengan pelbagai soalan lagi. Okey, tapi ingatlah bila awak nak tekan kalkulator ni, awak perlu bagi dia dalam bentuk macam ni lah. AX kuasa 2 tolak BX AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Kalau dia tak bagi sama dengan kosong, awak perlu selesaikan. Awak perlu gerakkan dia dahulu supaya dia jadi kosong. Contoh macam soalan yang kedua ni kan, B ni. Dia bagi sama dengan 2. So, kalau macam ni, awak tak boleh nak masukkan dia dalam kalkulator. Okey, awak kena buat hujung ni sama dengan kosong. So, kaedahnya macam mana? 2 ni pindahkan pergi ke sebelah kiri. Okey, so dia buat ni, dia hapuskan dahululah pecahan. Sebab kita memang sebolehnya tak nak buat pengiraan melibatkan pecahan. Sebab pecahan lagi susah kan. So, kita nak hapuskan per 2 kat bawah adalah kita darabkan semua ke atas ni dengan 2. So, sekarang awak dapat 2X tambah 7X sama dengan 4. 4 ni bawa pergi kat sini. Okey, dia keluarlah macam ni. Okey, cikgu kat atas. 9 kosong. Susah pula cikgu nak highlight. Okey, dah keluar macam ni. Dia tak nak lah, tapi awak tahulah yang ni cikgu tunjuk ke awak. Okey, dah keluar macam ni, baru awak boleh masukkan dia dalam kalkulator. Baru awak boleh dapat jawapan. Okey, pastikan awak dapatkan dalam bentuk dahulu. Okey, so cikgu rasa tu sahaja ulang kaji yang cikgu nak buat dengan awak. Awak boleh tengoklah yang lain yang seterusnya. Okey, bagaimana nak melakar graf tu nanti kita akan sambung dalam kelas yang seterusnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.